Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas insiden pesawat Malang terhempas berlaku di Malaysia yang turut membabitkan seorang exco, hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan luar biasa daripada juruterbang yang terlibat dalam nahas tersebut. Hari ini dipetik daripada Harapan Daily, juruterbang dah rasa sesuatu akan terjadi, tiba-tiba beri nombor isteri kepada rakan. Rupa-rupanya ini yang berlaku beberapa hari, beberapa waktu sebelum insiden Malang itu berlaku. Sebelum kita teruskan berita dan juga ulasan serta perkongsian pada pagi ini, titipkan juga doa anda untuk semua mangsa yang telah terlibat dalam nahas pesawat Malang ini. Semoga semuanya menjadi dipermudahkan. Juruterbang pesawat Beechcraft Premier 1 yang terhempas di Elmina, Shah Alam semalam, seolah-olah sudah merasakan akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Ini selepas mangsa berusia 42 tahun itu tiba-tiba berkongsi nombor telefon istrinya kepada rakannya minggu lalu. Perkara itu dikongsikan sendiri abang ipar mangsa, yaitu Syed Tahir Syed Mohamed, 39 tahun. Mungkin dia, Sahrul Kamal Roslan, dapat merasakan sesuatu, cuma tidak beritahu mengenai firasatnya. Alhamdulillah, semalam Halim, rakan Allahyarham yang diberikan nombor telefon itu, orang pertama diberitahu mengenai nahas terbabit. Katanya dipetik berita harian ketika ditemui di luar Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR hari ini. Sebaik mengetahui kejadian itu, katanya, dia dan keluarga bergegas ke lokasi kejadian dan dimaklumkan secara tidak rasmi bahawa Sahrul Kamar antara yang terkorban. Syed Tahir berkata adiknya yang juga isteri kepada arwah sudah pun membuat pengecapan ke atas jenazah mangsa di Jabatan Forensik HTAR. Bagaimanapun ada kerja perlu dibuat dari segi ujian DNA untuk cebisan badan yang lain. InsyaAllah segala urusan mandi dan solat akan dilakukan di HTAR sebelum dibawa ke rumah ibu bapa arwah di Taman Melawati dan dikebumikan di tanah perkuburan Klang Gate selepas solat Jumaat, katanya lagi. Ditanya mengenai peribadi arwah, Syed Tahir menyifatkan Sahrul Kamal yang juga bapa kepada 4 anak itu sebagai seorang yang periang, penyayang dan disenangi ahli keluarga. Dia juga dikenali sebagai comel dalam kalangan ahli pilot juruterbang dan sangat cekap dalam pengendalian pesawat. Tetapi sudah takdirnya terkorban dalam nahas terbabit, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, satu lagi berita daripada Harapan Daily berkaitan pesawat terhempas ini janji Anwar Ibrahim kepada mangsa yang terlibat. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, buka suara. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kerajaan sedia memberikan bantuan untuk meringankan beban waris mangsa. Kita ucapkan terima kasih sabas kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana dengan begitu cepat dan tangkas memberikan bantuan dan menghulurkan bantuan kepada semua mangsa yang terlibat, keluarga mangsa yang terlibat. Kerajaan bersedia menghulurkan sebarang bentuk bantuan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat di Elmina, termasuk pengurusan jenazah dan bantuan keuangan kepada waris mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini bagi mengurangkan beban ditanggung keluarga waris khususnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sekarang ini kita berikan bantuan diperlukan untuk urus jenazah dan apa saja bentuk bantuan, terutamanya kepada waris mangsa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Saya mohon keluarga terus bersabar. Tiada siapa yang boleh jangka kemalangan berlaku. Kerajaan akan bantu untuk ringankan beban waris, katanya ketika lawatan ke Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang.
Terdahulu dilaporkan 10 individu maut dalam insiden pesawat ringan terhempas di Lebuh Raya Gatre dekat Elmina. 8 daripadanya adalah penumpang dan kru pesawat. Manakala 2 lagi mangsa adalah pemandu sebuah kereta dan penunggang motosikal yang kebetulan lalu di lokasi kejadian. Operasi kini tertumpu kepada mencari cebisan badan mangsa yang masih tertinggal di mana proses pencarian sudah 95% selesai apabila semua 10 mayat mangsa ditemui. Dijangkakan laluan utama di persiaran Elmina yang ditutup lagi operasi akan kembali dibuka kepada orang awam hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar berlaku di Parlimen. Saudara-saudara sekalian, baru beberapa hari selepas pilihan raya negeri di 6 buah negeri selesai, akhirnya satu keputusan yang luar biasa, dahsyat bagi ahli Parlimen, ngeri bagi mereka apabila Dewan Undangan ataupun Dewan Rakyat mahu naikkan denda ahli Parlimen ke RM10,000. Apa denda ni? Ikuti terus ulasan ni, tapi jangan lupa tinggalkan komen anda dulu. Tekan butang subscribe bagi membantu saya meningkatkan, mengembangkan channel ini. Dewan Rakyat mahu naikkan denda ahli Parlimen ke RM10,000. Johari Abdul berkata pihaknya sedang berusaha agar denda maksimum yang boleh dikenakan ke atas ahli Dewan Dewan Rakyat yang melakukan kesalahan dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM10,000. Yang ini netizen setuju, saya juga setuju, kerana bagi seorang ahli Parlimen denda RM1,000 itu hanya dicela-cela gigi. Itu terlalu sedikit dan mungkin itu akan membuatkan ahli Parlimen tidak serik atau ahli Dewan Rakyat tidak akan serik untuk mengulangi perbuatan itu lagi dan ulang lagi, buat lagi, ulang lagi dan buat lagi. Tapi dengan penambahan atau menaikkan denda kepada RM10,000 ini, sekurang-kurangnya ia akan dapat menakutkan dan menghalang ahli Dewan Rakyat untuk mengulangi perbuatan atau kesalahan tersebut. Menurut Speaker Dewan Rakyat, itu langkah tersebut boleh dilakukan melalui pindaan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Melalui pindaan itu katanya, seseorang ahli Dewan Rakyat yang membuat atau bertindak melanggar peraturan Parlimen boleh dikenakan denda selain digantung tugasnya. Kami bertindak supaya akta ini dilaksanakan dan memastikan setiap ahli Parlimen menyumbang kepada kemajuan negara, katanya dalam ucapan perasmian Majlis Syarahan Parlimen Siri 3.0 membina sebulan negara melalui pembaharuan di Kuala Lumpur malam tadi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Othman dan bekas Speaker Dewan Rakyat yang pernah berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Arif Ahmad Yusof. Johari berkata dia turut berharap agar Akta Perkhidmatan Parlimen akan dikembalikan semasa dia memegang jawatan sebagai Speaker. Akta itu dimansuhkan pada tahun 1992. Sementara itu, Azalina menekankan bahawa kehadiran ahli Parlimen yang buruk di Parlimen perlu diketengahkan segera dan dianggap sebagai sesuatu yang membimbangkan negara. Bukan saja membimbangkan negara, tetapi netizen mula mengeluh. Kata mereka, ahli Parlimen yang jarang-jarang hadir ke Parlimen, walaupun tidak ada alasan yang kukuh, mereka kata mereka ini makan gaji buta. Netizen juga mengecop mereka sebagai orang yang ponteng. Bayangkan, kata mereka, kalau ahli Parlimen ini adalah seorang pekerja awam dan mereka tak datang kerja, tak datang mesyuarat, apa yang akan jadi, kata mereka? Pastilah kena beri surat tunjuk sebab dan yang lebih teruk lagi mungkin akan diberikan tindakan tata tertib. Jadi itu yang menjadi persoalan daripada netizen. Dan mereka juga kata kalaulah mereka ini murid sekolah, lama tak hadir, daripada 10 perjumpaan hanya hadir satu kali, mereka sudah tentu akan dibuang atau digantung sekolah. Bagaimana dengan ahli Parlimen, kata mereka lagi. Jadi betullah apa yang dikatakan oleh Azalina ini bahawa kehadiran ahli Parlimen yang buruk membimbangkan negara. Selain daripada tindakan yang lebih tegas terhadap ketidakhadiran ahli Parlimen,
Hasilnya juga menggalakkan agar lebih banyak penyertaan awam supaya rakyat mempertanggungjawabkan ahli parlimen masing-masing. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, tugasan ahli parlimen yang paling utama ialah hadir di dalam majlis persidangan parlimen. Kalau tidak ada tugasan rasmi, harus hadir di sana karena itulah tugas utama mereka. Tugas hakiki mereka ialah hadir dalam persidangan parlimen bagi membentuk dasar, bagi meluluskan sesuatu dasar, dan yang paling utama, membincangkan masalah rakyat dan mau menangani, mencari penyelesaian. Tapi tak tahulah, pada pemerhatian Anda, siapakah orang yang paling tegar sekali ponteng ini? Anda tentu tahu kan? Tolong senaraikan dalam ruangan komen. Siapakah ahli parlimen yang terkenal paling tegar, ponteng tegar di parlimen? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini.